Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita mengambil sikap saat teduh. 主内的弟兄姐妹们，早上好！让我们还没有开始今天的聚会之前，我们进入肃静祷告。Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Mari saudaraku, kita bersama-sama menaikkan puji dan sembah kepada Tuhan Allah kita, sebab hanya Dia yang layak menerima sembah dan puji kita. 我的上帝，我们感激你；我的上帝，我们会高举你。让我们一起赞美和敬拜上帝，因为我们的上帝是值得敬拜的。让我们颂赞诗歌28首，尊贵的主。 Kita naikkan pujian mulia. 尊贵的主。 Sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat sembah puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia sembah Raja mulia, Raja atas segala raja termulialah.敬拜主，敬拜尊贵救主，荣耀尊义永赞颂归给耶稣。敬拜主，敬拜全能的主，至高宝座天荣荣誉都属基督。
生命，来彰明耶稣基督是荣耀君王，敬拜主，敬拜尊贵的主。他曾是你尽的荣耀，万王之王。他曾是你尽的荣耀，万王之王。Saudaraku, tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah nilai diri dan nilai kerajaan Allah. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Simon Stevili. Ayat firman Tuhan sehubungan dengan tema ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 14 sampai dengan 15. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." 主内的弟兄姐妹们，今天讲到的主题是自我的价值和上帝国度的价值，由黎奇新牧师讲到。经文我们取自马可福音10章14到15节。耶稣看见就恼怒，对门徒说：“让小孩子们来到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人。我是在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。” Sebagai nyanyian pembuka ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu "Sungguh Kerajaan Allah di Bumi Tak Kalah." 开始今天的聚会，让我们唱诗歌，就是地上的国度不会输。yang bangkit di lantik menjadi kepala. Ia menang, lalu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah
saudaraku, marilah kita datang kepada Allah, kekuatan dan keselamatan kita, untuk mengakui segala dosa-dosa kita. 主内的弟兄姐妹们，让我们进入认罪祷告。Segala puji, syukur, hormat kami naikkan kepada Bapa di surga, Bapa yang kami akrabi di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kasih karunia Allah Roh Kudus. Inilah Bapa seruan doa-doa segala permohonan pengampunan dosa-dosa kami. Terimalah Bapa, karena kami sesungguhnya adalah lemah, kami tidak berdaya, hanya kekuatan sumber keselamatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita yang telah dengan sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Allah. Mari saudaraku, berita anugerah dari Tuhan diambil dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 3. 这是恩典信息，对于我们每个人在上帝面前坦白承认自己罪行的人，请听从上帝恩典信息，取自以赛亚书12章第1到第3节。 Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. 以赛亚书12章第1到第3节，到那日你必说：耶和华啊，我要称谢你，因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我。看哪，神是我的拯救，我的依靠他，并不惧怕，因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。所以你们必从救恩的泉源欢然取水。 Saudaraku, firman Tuhan adalah sumber makanan rohani bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima makanan rohani yang akan kita dengarkan dengan hati yang terbuka. Kita mempersiapkan dengan menyanyikan, "Oh Tuhan, pimpin jalanku." 上帝的话是我们做信徒身后的圣灵营养来源，让我们做好准备接受心灵的教导，以开放我们的心来聆听上帝的道。在还没有讲道之前，让我们唱诗歌：主耶和华啊，请你引领。 Jalanku melewati hidupku, ku lemah, Kau Maha Kuasa, tanganmu memegangku. Roh di surga, berikanlah padaku.
Baik Ibu Bapak dan Saudara sekalian, sebelum kita membaca sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau jugalah yang memiliki hidup kami, yang memberikan nilai di dalam batin kami, sehingga lewatnya kami dapat memancarkan kebaikan Tuhan yang mengakar di dalam kebenaran. Kebenaran yang ingin kami baca kembali, kebenaran yang ingin kami renungkan dan memahami kembali, karena dari sanalah kami mengerti tentang nilai kerajaan-Mu yang menjadi objek untuk kami beritakan kepada banyak orang. Untuk itu kiranya Roh Kudus menolong sehingga kami memahami apa yang Engkau sudah rencanakan di dalam ibadah minggu kami saat ini. Kiranya Engkau berkenan menolong, dan Engkau jugalah Allah Tritunggal yang kudus yang dipermuliakan. Di dalam Putra-Mu Yesus, kami menyerahkan kedua hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Mari kita membaca dari Markus 1 ayat 14 sampai yang ke-20. 让我们打开圣经，我们读马可福音第1章14到20节。 Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. 马可福音第1章14到20节，约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音，说：日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。耶稣顺着加利利的海边走，看见西门和西门的兄弟安地列在海里上网，他们本是打鱼的。耶稣对他们说：来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。他们就立刻死了亡，跟从了他。耶稣笑往前走，又见西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰在船上捕网。耶稣随即招呼他们，他们就把父亲西庇太和雇工人留在船上，跟从耶稣去了。 Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 读经到此为止。读经，而且听到的人在每天的生活行为上行出来的，那人有福了。哈利路亚。 Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian. 主内的弟兄姐妹们，早上好。 Dalam kesempatan ini kita ingin merenungkan tema nilai diri dan nilai kerajaan Allah. 在这个机会上，我们就是今天要思想的是自我的价值和上帝神国的价值。 Paling tidak kita ingin memahami tentang bagaimana nilai diri dan nilai kerajaan Allah dapat menggerakkan seseorang menjadi pemberita kabar baik yang dapat mengubah dunia. 至少自我价值和神国的价值观看如何使一个人成为传福音，可以改变整个世界。 Bahkan di dalam leksionari kita, di dalam bacaan hari ini berkait dengan Yunus, 我们今天所读的圣经就是有关于这个约拿。 kita juga ingin memahami bagaimana Yunus yang pernah mengingkari perintah Tuhan dan melarikan diri, 我们知道约拿他怎么样违抗上帝的命令，而且他积极地逃避上帝。 akhirnya dia ikhlas untuk menyerahkan diri dan menjadi seorang pengkhotbah yang membuat satu negeri bertobat.
但是后来约拿他怎么样的甘心情愿的投降，而且成为一位传道人，使整个国家悔改。 Dan dalam bacaan tadi mengingatkan bagaimana para penjala ikan yang tidak berpendidikan dapat menjadi murid sekaligus rasul. 刚才我们读的圣经也是我们可以看怎么样移民们，他们是没有受到教育，但是他们成为这个上帝的门徒和使徒。 Bahkan karya mereka menggoncangkan para pemimpin agama di Yerusalem pada abad pertama Masehi. 甚至他们的这个行为在耶路撒冷的宗教领教被震动，在公元1世纪。 Dan sudah barang tentu pada akhirnya bagaimana khotbah ini pada akhirnya menggetarkan batin saudara pendengar untuk pergi memberitakan Injil dan akhirnya membuat setiap orang menjadi murid Kristus. 而且弟兄姐妹们，我们今天的讲道，听到的兄弟们，你们的心里会感动起来吗？然后去传福音，并最终使每个人会成为这个基督的门徒。 Ada dua kutipan yang ingin saya sampaikan supaya kita bisa memahami ketika ayat 14 tadi dikatakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. 有2个重要点，就是刚才我们所读的圣经，就是我今天所要讲到的。 Seorang bernama Scott Peck berkata begini, "Until you value yourself, you won't value your time. Until you value your time, you will not do anything with it." 麦克先生他说：“除非你珍惜自己，否则你不会珍惜时间。在珍惜时间之前，你将不会做任何事情。” Kutipan ini mengingatkan kita bahwa diri kita yang berharga membuat kita menghargai waktu yang Tuhan berikan. 这句话提醒我们，我们在自我价值，使我们珍惜上帝所赐的时间。 Oleh karena hidup dan waktu adalah guru terbaik kita. 因为生命和时间是最好的老师。 Dari kehidupan kita diajar bagaimana menggunakan waktu. 从生活中，我们学会了怎么样的来珍惜我们的时间。 Dan dari waktu kita diajar bagaimana menghargai kehidupan. 从时间，我们教导怎么样来珍惜我们的生命。 Jadi nilai diri yang keluar dari dalam pergumulan hidup yang kudus bukan hanya patut dipraktekkan tapi juga layak diberitakan kepada setiap orang. 因此，应当自我价值增长的这个圣战生活，我们应该真的学习，并向所有的人宣告。 Singkatnya bagaimana kita bisa menghargai kairos Tuhan, waktu Tuhan itu. 最重要的就是说，我们怎么样来珍惜上帝所赐给我们的时间。 Maka kita harus menghargai siapa kita hari ini. 所以，我们今天就是我们要承认我们自己的价值是怎么样。 Karena dari situlah kita bisa menghargai apa yang disebut dengan nilai kerajaan Allah. 所以，从那点重要点，我们就可以知道，这个上帝国度的这个重要点是什么。 Ada kutipan kedua yang berkait dengan diri yang tekor nilai itu. 还有第二种的这个要点就是， Sebut saja namanya Gary Zukav. Dia berkata begini, "Scarcity of self-value cannot be remedied by money, recognition, affection, attention, or influence." Kutipan ini memberitahu kita bahwa apapun yang dari luar tidak akan mengubah apa yang di dalam. 加里祖卡夫先生说：“缺乏了自我价值，不能通过金钱、认可、感情、关注、影响来弥补。”这句话告诉我们，无论如何，外面的东西不会改变我们里面的东西。 Karena uang, pengakuan, penghargaan, perhatian atau pengaruh dari sesama tidak akan mengubah penilaian diri kita yang miskin. 因为金钱、认可、尊重、关注来的自我价值，不能够影响，不会改变我们缺乏了自我价值。 Kita tetaplah orang yang lemah, miskin dan tidak berguna kecuali sang pemilik hidup kita memulihkan status kita dan berkata, "Engkau milikku yang berharga." 我们仍然是软弱的、缺乏和无用的人，除非掌管我们生命的主恢复了我们的地位，并说：“你是我所拥有的宝贵。” Jadi Zukav mau mengatakan scarcity itu sebenarnya adalah penilaian diri yang sangat miskin. 所以这个家里他强调的就是我们自我价值其实是很缺乏的。 Yang di dalam istilah psikologis mau mengatakan self poor image.
如果在心理学家讲，就是自我的价值是很缺乏， menjadi self poor esteem. 就是我们真的是很缺乏贫穷。 Jadi gambar diri yang miskin itu pada akhirnya menilai diri sama miskinnya. 所以自我缺乏的这个就是好像就是本来就是我们缺乏，我们贫穷。 Dan kalau diri sudah miskin, apapun yang kita upayakan dari luar seperti tadi disebut dengan uang, begitu juga disebut dengan pengakuan, dengan penghargaan, perhatian atau pengaruh, nggak akan mengubah hidup kita. 如果我们自我价值是缺乏的，所以我们可以知道，金钱的认可、尊重来自他人的影响，不会改变我们缺乏的自我价值。 Nah, itulah yang sebenarnya mau diingatkan, kenapa di dalam bagian bacaan tadi, Yesus ketika mengawali pelayanan di Galilea, dia mempersiapkan orang-orang yang tadinya dianggap tidak berharga menjadi berharga. 所以从我们刚才读的这一点，就是加里卡尔夫所说的，就是要提醒我们，就是怎么样主耶稣，他用那些人本来是没有价值的，但是他能够成为了自我的价值。 Mari kita melihat di dalam leksionari kita Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 5 dan ayat 10. 让我们看让我们看约拿书第3章 Ayat 1 sampai 第3 5章第1到第5节， dan ayat 10. 然后是第4节， Saya hanya bacakan ayat 10 saja. 只是读第4节而已。 Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. 第4节，于是神察看他们的行为，见他们离开恶道，他就后悔，不把所说的这个灾祸降于他们了。 Kenapa Yunus yang tadinya mengingkari dan melarikan diri, akhirnya menyerahkan diri? 为什么这个约拿他本来是违抗上帝的，他逃避的，最后呢，他要献上他自己？ Arti nama Yunus itu adalah merpati. 其实这个约拿的意思就是鸽子， Artinya dia punya karakter hati yang tulus dan lembut. 其实他应该拥有这个诚恳和温柔的心。 Namun kenapa dia bisa mengeraskan hati dan menolak perintah Tuhan sehingga tidak pergi ke Niniwe tapi ke Tarsis? 为什么他要硬掉他的心呢？他要违背上帝，而且他违背了上帝，他去了这个他斯。 Barangkali dalam benak Yunus dia tidak ingin orang Niniwe itu diselamatkan. 可能在这个约拿的心中，他不想这个尼尼微的这个人民被救赎， Karena dia tahu Allah itu pemurah dan baik. 因为他知道上帝是多么的慈爱，多么的好。 Tapi kenapa Yunus harus menjadi orang yang menghakimi sesamanya? 但是为什么呢？这个约拿他要审判他人呢？ Karena dia mengingkari karakternya. 因为他违背了他自己的性格。 Harusnya dia punya hati tulus. 其实他的心是很诚恳的。 Ternyata dia seperti bulus. Bulus. 他就好像那个虫一样。 Lalu akhirnya dia harus berubah dari bulus menjadi tulus lagi. 最后他要从这个毛虫就变成了怎么样的真诚。 Dan dia harus merenung 3 hari di perut ikan. 而且在这个鱼的肚子里面，他要思想了3天3夜。 Dia belajar taat meskipun dia harus bertanya-tanya. 他学会了服从，虽然他有种种的问题，他要问。 Pada akhirnya kita harus merenungkan tentang kehidupan sebagai sebuah pertanyaan. 最后呢，我们就是要思想到，就是很多的问题，但是没有答案的。 Seorang penulis Amerika, Tennessee Williams, bilang begini. Life is an unanswered question. But let's still believe in dignity and importance of question. 田纳西西康说：“身后是一个没有答案的问题，但让我们仍然相信这个问题的尊严和重要性。” Kutipan ini mengingatkan bahwa kehidupan akan tetap hidup ketika terus muncul pertanyaan.
这句话提醒我们，生命将继续存在，虽然出现到了种种的问题。 Meski tidak ada jawabnya, karena kita percaya pada kewibawaan dan pentingnya kehidupan yang penuh misteri itu. 虽然没有答案，但是我们相信充满神秘的生活的权威和重要性。 Dalam perenungan pergumulannya, Yunus mau pada akhirnya ikhlas dan taat kepada perintah Tuhan. 约拿在考虑自己的圣战时，愿意并且真诚地服从上帝的命令。 Dan di dalam ayat 10 tadi saya bacakan, Tuhan membatalkan hukuman. 然后刚才我们读的这个第4节，就是怎么样，上帝他取消了他的一切计划。 Saudara tahu kenapa? 你们知道吗？为什么？ Setelah penduduk Niniwe mendengar kabar baik yang dibawakan Yunus, 因为当尼尼微的他的居民，他们听到了这个约拿所传的这个福音， raja itu berkabung, 所以国王也是哀悼， menggantikan jubah kemegahannya dengan baju berkabung, 而且换掉他的这个很好的衣服，穿上这个麻衣， bahkan menaruh abu di kepala untuk mengingat aku sesungguhnya hanya debu. 而且他把那个灰尘放在他的头上，而且他说我本来就是一个灰尘。 Dan Raja Niniwe menyuruh seluruh rakyatnya berpuasa sebagai tanda tobat. 而且这个尼尼微的国王，他要他全部的人民就是要禁食，要哀悼。 Dan dari pertobatan itulah mereka tidak mengalami hukuman Tuhan. 而且他们的悔改，使到他们没有被上帝灭亡。 Itu yang menjadi berita ketika Yesus jelang merekrut para murid mengatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. 这也好像主耶稣，当他要带领第一个门徒的时候，他就这样悔改吧，因为国度的这个已经靠近了。 Dan percayalah kepada Injil Allah itu. 我们一定要相信这个上帝的福音， Maksudnya kabar baik yang disampaikan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah itu. 就是怎么样主耶稣所传讲的这个国度的这个信息。 Dan ternyata pada era Yesus menyampaikan kabar baik, ada orang yang harusnya menjadi contoh, tidak menjadi contoh. 其实呢，当主耶稣他传讲这个好的福音的时候，应该有一个很好榜样的人来做榜样，但是他不能够做榜样。 Itu semua karena mereka masih bertanya-tanya tentang kehidupan yang tidak ada jawabnya di dalam misteri. 因为在他们的生活里面，很多种种的问题，他们一直问，一直问，因为这个生活是充满奥秘的。 Maka para pemimpin agama, tua-tua bangsa Yahudi dan ahli Taurat dan orang Farisi menanyakan perihal kemesiasan Yesus. 所以这个就是宗教领袖、犹太民族的长老、文士和法利赛人问耶稣这个弥赛亚的制度。 Saudara bisa baca di Matius 12 ayat 39 maupun pasal 16 ayat 4. 我们可以看在马太福音12章39节，或者是16章第4节， Apakah Yesus memberikan bukti? 是不是耶稣给了他们一个证据呢？ Dia memberikan tanda. 是不是给他们一个标志？ Ternyata dari 2 ayat itu dikatakan angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. 我们可以看在这个马太福音12章39或者是16章第4节，耶稣回答说：“一个邪恶淫乱的时代，求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。” Hidup yang penuh misteri, banyak pertanyaan dan tidak harus dijawab. 因为我们的生活是充满了这个奥秘的生活，而且并不是每个问题都有答案的。 Sama seperti Yunus dan para pemimpin agama itu. 就是好像约拿或者是这个宗教的领袖也是一样。 Namun Yunus itu harus mendekam 3 hari di perut ikan. 但是约拿他怎么样的被关进在这个鱼的肚子里面3天？ Sesudah keluar baru dia tahu maksud Tuhan. 当他从这个鱼的肚子出来的时候，他才知道上帝的旨意。 Ternyata setiap diri itu berharga. 因为我们每个人在上帝的面前都是有价值的， Dan dia sedang mau memulihkan setiap diri. 而且上帝正在恢复我们每一个人的地位。 Dari diri Yunus yang berharga, maka satu negeri di Niniwe itu diselamatkan. 因为约拿他自己一个人有价值，甚至到他能够救赎了整个国家，就是尼尼微的城市。 Maka harusnya kita juga harus mengalami yang sama ketika para pemimpin agama bertanya tentang kemesiasan Yesus.
当然，我们每个人都会经历到这样。当这个宗教领袖，他也是问到这个弥赛亚的这个制度， Harusnya mereka yang mengalami sama seperti Yunus. 他们应该要经历到好像约拿的。 Tapi di bagian ini justru Yesus yang mengalami 3 hari di dalam dunia yang gelap, dunia orang mati. 但是在这个今天的讲道，就是约拿他自己亲自的经历到，在这个鱼的肚子里面3天， Bahwa dia mati bukan sebagai korban kejahatan, 他死也并不是因为他是一个匪徒， tapi dia mati sebagai kurban yang menyenangkan hati Bapa. 但是如果他死了，他也是悦纳上帝的心。 Dan konsekuensi kematian Tuhan adalah pengampunan hidup saudara dan saya. 但是最终的就是上帝怎么样给我们悔改的机会， Atau bahasa tema kita, dirimu dan diriku dipulihkan nilainya. 好像是今天我们所讲题的，就是你跟我的这个地位已经被恢复了， Tidak lagi menjadi pendosa, 所以不再犯罪了。 tapi menjadi murid dan umat kepunyaan Allah. 但是我们成为了门徒，我们成为了上帝的子女， Kita harus merenungkan bagian ini. 我们当然要思想这段圣经， Itu bacaan pertama dari Yunus. 就是这个从约拿第一段我们所读的， Harga dirinya pulih. 所以他自我的价值已经恢 Dia 复了， kembali menjadi orang yang tulus. 他再一次变成了很诚恳的人， Maka Niniwe diselamatkan. 所以尼尼微的城市就是被他拯救了。 Engkau dan saya juga harus dipulihkan nilainya. 就是你我也是一样，我们的这个自我价值也要恢复起来。 Maka ketika kita memberitakan kabar baik, suara itu akan didengar dan direspon para pendengar kita. 当我们传讲上帝的福音的时候，我们的这个传讲的福音应该被人人都听到。 Di dalam bacaan bertanggapan ada Mazmur 62. 当我们读这个诗篇62篇的时候，用起音的方式来读。 Intinya di dalam Mazmur itu mau digarisbawahi, umat senantiasa percaya kepada Allah sambil mencurahkan isi hati di hadapannya karena Allah adalah tempat perlindungan kita. 这个62篇的重要点就是怎么样大卫邀请信徒们向上帝倾诉自己的心，终于相信上帝，因为上帝是我们带来哀前也安慰的避难所。 Perlindungan yang mendatangkan keamanan dan kenyamanan. 就是说，怎么样，上帝是我们的安全感，是我们的避难所。 Jadi dalam Mazmur itu Daud sebagai raja mau mengatakan jangan mengandalkan kehidupan kita kepada yang lain apalagi kekayaan. 所以在诗篇62篇，诗篇62大卫就是说，我们永远不要依靠我们的生活来依靠财富。 Kenapa kita harus mempercayai janji Tuhan itu? 为什么我们要相信这个上帝的允许呢？ Karena dikatakan mengandalkan Tuhan dan kekuasaannya dan kasih setianya itu semua berasal dari Dia. 因为有说到，如果我们要依靠耶和华，因为他有能力和怜悯， Dan Dia itu akan membalas setiap kita menurut perbuatannya. 而且他又按自己的行为赏赐我们每一个人。 Lalu pertanyaannya, perbuatan apa yang sudah kita perbuat bagi Allah yang sudah menebus kita? 问题是，现在我们为救赎我们的上帝做了什么呢？ Bukankah tadi Scott Peck mengingatkan kita? 不是那个贝克刚才他已经警告了我们吗？ Kalau kita tidak menilai diri kita berharga, 如果我们觉得我们自己是没有价值的， kita tidak akan menghargai kesempatan yang datang kepada kita. 所以我们当然不会珍贵。如果有机会来到我们， Dan pada waktu kita menghargai waktu itu, 当然当我们已经怎么样的保守了这个珍贵的时间， barulah kita menggunakan waktu itu untuk mengerjakan hal yang menyenangkan hati Tuhan. 所以我们能够利用那个时间来悦纳上帝的心。 Sekarang kita kembali kepada bacaan kita. 现在我们再回到刚才我们所读的圣经， Jelas Yesus harus tampil di Galilea dan memanggil para murid. 当然耶稣他出现在加利利，并 Gal- 召集了地门徒。 Galilea adalah tempat di utara Palestina. 在这个加利利是在这个巴勒斯蒂纳的北部， Dan pada waktu itu sebenarnya adalah bentuk danau yang di tepinya ada beberapa kota di sana. 其实那时候呢，就是一个很大的湖，但是在它的旁边有很多的这个乡村， Dan setiap kota didatangi Yesus. 而且每个城市就是主耶稣来到那边。 Misalnya saudara mendengar kata Tiberias.
好像你们如果听到了那个 Tiberias， Saudara dengar kota Kapernaum. 而且你们听到了那个 Capernaum， Itu tempat yang Yesus datangi. 那就是曾经主耶稣来到的城 Tapi 市。 secara keseluruhan pada era perjanjian lama, 但是在这个旧约的这个从它的大概来看， daerah ini disebut sebagai daerah Naftali yang tidak mengenal Tuhan dan gelap. 因为我们知道那个城市他们是不认识上帝的，而且那个地方很黑暗。 Sementara daerah yang selatan Yehuda itu sudah melihat Mesias. 但是如果南部的他们已经能够看见了这个弥赛亚， Maka sekarang berita Mesias atau kerajaan Allah bukan dimulai di Yerusalem. 所以其实如果这个怎么样，他们能够传讲这个弥赛亚，是不是从耶路撒冷开始？ Tapi di Galilea. 但是从加利利开始。 Supaya orang dunia yang hidup dalam gelap melihat terang besar. 所以当这个整个世界活在这个黑暗中的时候，他们可以看到很大的光明。 Dan akhirnya mereka akan mengalami hidup yang penuh sukacita. 所以他们当然经历到这个很喜悦的这个生活。 Karena pada akhirnya Yesus yang melayani di utara akan selesai di selatan Yerusalem. 所以当主耶稣他已经侍奉在南部的时候，他要来到这个北部耶路撒冷， Untuk menjadi raja yang disebut Mesias? 而且成为这个弥赛亚的王。 Iya. 呀， Tapi faktanya apa? 但是事实是怎么样呢？ Dia mati di Golgota. 他在这个各个他死掉。 Karena dia sebagai yang diurapi memerankan peran imam yang bukan membawa darah korban lain, tapi dirinya menjadi korban buat saudara dan saya. 因为他被高高为一个王的时候，他牺牲了自己，而成为了你与我的王。 Itulah yang sebenarnya harus kita renungkan baik-baik. 这就是我们今天所要思想，好好的思想。 Bahwa kita harus melakukan sesuatu karena dia sudah lebih dulu melakukannya. 我们应该要做出一件事情，因为主耶稣他在很早之前已经做了， Bahwa dia sudah mati untuk memulihkan saudara dan saya. 而且他已经死在这个十字架上，恢复了我们的这个地位。 Dan Anda tidak boleh lupa bahwa para murid yang bukan siapa-siapa hanya sekedar nelayan, 而且我们知道，主耶稣所召集的第一门徒不是谁，而且他们都是渔夫。 tapi akhirnya mereka bukan hanya menjadi murid Kristus, tetapi juga menjadi rasul Kristus. 而且他们不只是成为了这个门徒，而且成为了这个使徒。 Bukan hanya orang yang belajar dan dilengkapi oleh Yesus, tetapi menjadi duta besar Kristus bagi dunia. 他们并不只是向耶稣学习，但是他们成为这个使徒，怎么样传讲上帝的福音？ Dan kenapa bisa seperti itu? 为什么会变成这样呢？ Karena dia tidak ingin yang namanya Simon maupun Andreas, Yakobus maupun Yohanes di otaknya hanya terisi kamu itu nelayan yang bau dan tidak berguna. 因为他不要，就是好像这个西门、约翰、雅各，他们的脑子只是我是一个渔夫。 Tapi engkau orang yang dipulihkan Tuhan menjadi murid dan rasul Kristus. 因为你们的地位是给这个耶稣恢复了，所以你们能够成为这个耶稣的门徒。 Dan engkau itu adalah pewaris kerajaan Allah. 而且你就是这个上帝的继续人。 Oleh karenanya engkau harus pergi memberitakan kabar baik itu. 所以你们应该出到外面传讲这个福音。 Saya ingin membantu saudara dengan kutipan yang diberikan Elvis Presley. 我想帮助你们，好像怎么样？这个猫王他曾经讲过， Penyanyi terkenal rock and roll tahun 60-an akhir. 我们知道他是很出名的这个滚石音乐歌星， Dia bilang begini, 他也曾经这样的讲过。 values are like fingerprints. Nobody's are the same, but you leave them all over everything you do. 猫王曾经讲，价值就像指纹一样，没有一个人是同一个人的，但是你将所有的工作都留了给他们。
dibilang bahwa nilai-nilai hidup di dalam diri itu mirip seperti sidik jari. 所以他有讲到，就是说我们在生活上的这个价值，就好像我们这个指纹一 Dan 样。 tidak ada satupun sidik jari yang sama meskipun dia mungkin kakak adik. 当然，我们知道，无论我们的关系是兄弟姐妹，我们的指纹是不一样的。 Meskipun dia kembar siam, 虽然他是同胞双胞生， tidak pernah sama. 他的指纹不曾经一样。 Tapi kita diajar untuk meninggalkan sidik jari itu di mana kita melakukan sesuatu dan dikenal orang. 但是我们所被要求的，就是说，我们能留下这个好的指纹，无论我们到哪一处，就是有我们的指纹。 Maksudnya engkau jangan susah hati kalau orang tidak kenal kamu. 所以，当人家没有认识你的时候，你不要伤心， Karena Tuhan akan menyingkapkan semua yang kau tinggalkan sebagai pekerjaan atau perbuatan memberitakan kabar baik tertera di dalam sidik jari kehidupan saudara. 因为上帝他将留下你所传讲的一切好事，你所做的一切好事，就是用你的指纹。 Itulah yang dimaksud dengan nilai diri yang dipulihkan. 那就是说，自我价值的已经被恢复了。 Dia menjadi berharga ketika engkau wujud nyatakan di dalam nilai kerajaan Allah yang kau sampaikan kepada banyak orang. 你的自我价值已经恢复了。当你能够传讲这个上帝制度的价 Sehingga 值， mereka bukan hanya mengerti apa itu kerajaan Allah, 所以他们不只是能够明白这个上帝国度的价值， tapi mereka menginginkan undangan Allah untuk kita menjadi pewaris kerajaannya. 但是他们很想要这个上帝的这个请帖，所以他们能够成为这个上帝的继续人。 Itu dimulai dari pemahaman diri yang mempunyai nilai tinggi yang sudah diberikan oleh pemiliknya. 就是我们从开始，就是我们要知道我们的这个自我价值是很高的，就是上帝所给我们的，恢复我们的地位。 Dan sekarang waktunya karena dia memberikan kairos Tuhan. 现在是时间了，因为他已经给你了这个很宝贵的这个时间。 Orang Yunani punya beberapa ide waktu. 以色列人他们有很多的这个时间的观念， Misalnya yang paling populer ada dua yaitu kairos dan kronos. 而且有两个是很出名的，就是 Kairos 和 Chronos。 Kairos itu adalah titik waktu yang datang dan akan pergi dan tidak tentu kembali. Kairos 它就是说那个来到的时间，它会消失掉，而且它不会再来， Maka kita harus menggapainya. 所以我们要紧紧的握住。 Kita harus mengisinya 所以我们就是怎么样要冲住它， karena dia tidak akan kembali. 因为它不曾经再倒回来。 Sementara kronos itu beda. 但是这个 Chronos 它是不一样， Karena kronos itu bisa dipelajari karena dari kronos ada turunan yang namanya kronologi. 因为 Chronos 它是我们能够学习的，因为它有传下去的，就是我们现在所讲的这个chronology， Catatan kronologi dikenal dengan sejarah. 就是说那就是历史上所记载下来的， Jadi saudara bisa pelajari sejarah. 所以我们能够学习这个历史。 Tapi jangan lupa engkau tidak bisa mengubah yang sudah tertulis dalam sejarah. 但是你要明白，所记下来的这个历史，你不能够改动。 Dan sejarah keselamatan itu sudah tertulis di dalam buku Injil ini. 而且这个救赎的这个历史已经写在这个圣经本上， Supaya engkau belajar dan percaya. 直到你学习，你要相信。 Mana tahu besok dia masih memberikan kairos kepada kita. 哪里知道，可能他会给你这个开肉的时间。 Pada waktu batin kita menangkap itu, 当我们的这个心灵能够紧握住， kita mengisinya. 然后我们能够充满它， Maka tidak heran di dalam bacaan leksionari kita yang kedua 所以不奇怪，今天我们所读的第二段 terambil dari 1 Korintus 7 29 sampai 31. 其自哥林多前书第7章29节。 Ayat itu mau mengatakan supaya kita mengerjakan pekerjaan yang membawa kepada kehidupan kekal. 所以那边就是说，我们从事工作，是找到我们的生活的工作是永恒的， Untuk tetap memberitakan kerajaan Allah dan tidak terikat oleh apa yang ada di bumi. 我们继续要传讲上帝的国度，不受这个世界所捆绑。 Maka Paulus mengingatkan di dalam 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31.
所以保罗他有讲到，在哥林多前书第7章29到31节， bahwa kehidupan kita harus konsisten dengan panggilan. 所以我们的生活必须与我们的呼召保持一致。 Kalau dengan catatan Yunus harus sesuai dengan karakter. 如果约拿他所记载的，就是说，就要好像我们的性格。 Dikatakan karena waktu yang begitu pendek, maka kita harus fokus kepada panggilan dan jangan melekat dengan apa yang kita miliki di bumi. Karena semua itu selain mendatangkan kekhawatiran dan ketakutan, juga akan lenyap. 因为我们必须专注于自己的呼唤，而不是坚持到底。因为所以这些不要紧的，在世界上的焦虑和恐惧，而且很会消失掉。 Sekarang kita menjadi tahu bahwa perubahan nilai kehidupan dari diri kepada nilai kerajaan Allah 所以我们现在知道，自我的价值，变化成这个神国度的价值。 diibaratkan seperti sesuatu yang tadinya ada pada kita dan sekarang tidak ada lagi. 那就比喻曾经我们同在有的东西，现在不存在了。 Karena sekarang dari diri kepada kerajaan Allah. 因为现在我们把我们自己献上了给这个神的国度， Sementara nilainya tidak hilang, 但是它的价值是没有消失掉， hanya berubah bentuk dan tempat. 只是变化它的这个时间与。 Nah, orang biasanya mengatakan bahwa kondisi itu seperti sebuah kehilangan. 但是这样的情况下，很多人就说这是一种的消逝。 Misalnya saya punya Android, 就好像说我有这个 Android 的手机， tahu-tahu saya lupa dan kehilangan Android. 不知道怎么样的，我不见了这个手机， Saya sedih, 我很伤心， saya susah 我很痛苦， karena sudah cari nggak ketemu. 因为我找到哪里都没有。 Itu arti kehilangan. 那就是说那个东西不见了。 Tapi kalau Android ini saya kasih ke Ibu Linda, 但是如果这个手机我给了这个Linda， karena saya tahu bahwa dia lebih perlu dari saya, 因为我觉得她更需要这个手机， saya damai, 我觉得我很平 saya 安， sukacita, 我很喜悦， saya senang. 我很欢喜。 Barang ini udah nggak ada. 虽然这个东西已经不在 Maksudnya 了， nggak ada di kantong saya, 我就觉得是没有在我这个口 tapi 袋 ada 里 di 面， kantong Ibu Linda 但是在 Linda 的口袋里 dan 面， berguna. 而且很有用处。 Itu menyenangkan saya. 那就是说很喜悦我的心。 Jadi kehilangan dengan kelepasan itu beda istilah, tetapi isinya sama. 但是如果我们说一种东西不见了，一种东西消失了，那不是有这个别的意思来解释。 Seperti diri dengan kerajaan Allah, 就是 beda. 说我们自己跟这个神的国度是不一样的， Tapi nilainya sama. 但是它的价值是一样的。 Itu nilai Allah yang berkarya buat kita. 这个价值就是上帝所创造的。 Pertama mengubah diri kita 第一就是我们怎么样改变我 dan 们 dia 自己， menyingkapkan kerajaan Allah yang sudah dekat. 然后就是说我们要知道这个国度已经靠近了， Supaya kita bertobat, 使到我们能够悔改， supaya kita percaya. 使到我们能够相信。 Artinya berbalik dari kebiasaan buruk lama 就是说我们以前所不好的这个行为， dan mulai melatih yang baru yang mendatangkan kebaikan. 所以我们要训练我们自己，所以这个好的这个态度就会变为很 Karena 好。 itu sebuah kebenaran nyata, 所以这个真理就是已经出现了。 sebuah situasi dan kondisi hati yang tidak lagi terikat kepada segala yang bersifat material. 所以内心和境况和状况不再浮着这个世界上的物质上， Tapi sekarang di dalam batin itu hadir suasana spiritual yang penuh keikhlasan, kedamaian, dan kebahagiaan. 而且出现一种心甘情愿被圣灵充满的状况，和平和幸福的心灵。 Itu semua karena karya Allah di dalam Yesus Kristus yang genap. 那全部就是我们被救赎主耶稣救赎，并被拥有。 Dan itu alasan kenapa murid-murid mau meninggalkan profesinya. 所以就是那个原因，为什么他的门徒们他们要放下他们的工作？ Karena ada nilai yang lebih ketika dia menimbang di dalam batinnya. 是因为他们觉得他们有这个更好的价值，当他们比喻从他们自己的时候， Kalau mereka
tidak mengikuti Yesus dan tetap di Galilea, mereka hanya disebut nelayan kaya, tidak lebih tidak kurang. 如果他们没有跟从主耶稣，他们只是在加利利做一个渔夫，他们怎么样来讲，他们的地位也是一个渔夫。 Mungkin ketika mereka tidak lagi menjadi nelayan, banyak orang menyesali. 当他们没有成为渔夫的时候，很多人他们很遗憾。 Tapi mereka membuktikan kepada komunitas Galilea. 但是他们震慑了这个整个加利利的城市， Kerajaan Allah itu bukan sebuah konsep. 就是说，这个国度不是一个概念， Tapi kerajaan Allah adalah sebuah nilai yang memulihkan hidup kita. 就是国度就是怎么样的一个好的价值来恢复我们的地位， Mari kita belajar. 让我们来学习， Mari kita ikut model Tuhan. 让我们来学习这个主耶稣的榜样。 Dan boleh kita sampaikan pergumulan kita sebagai murid untuk menjadi utusan Kristus atau rasul supaya mereka menjadi murid Kristus. 让我们出去外面，我们成为门徒，或者是使徒，我们传讲这个好的福音，使到每一个人都能够成为这个上帝的门徒。 Jadi saya bisa menyimpulkan di awal dengan pertanyaan bagaimana nilai diri dan kerajaan Allah dapat menggerakkan seseorang untuk menjadi pemberita kabar baik. 所以就好像起初我所讲的，就是怎么样，自我的价格和这个国度的价格，能推动一个人成为一个传道人，而且能够改变整个世界。 Bagaimana orang yang keras hati seperti Yunus akhirnya menjadi lembut dan taat. 怎么样？这个约拿他是硬着心肠的人，他怎么样变成温柔？他能够顺服上帝。 Bagaimana nelayan mapan itu akhirnya meninggalkan dan tidak punya apa-apa untuk menjadi murid Kristus. 而且你们知道，这个渔夫们他们放弃了他们的工作，跟随他们所不熟悉的这个主耶稣， Karena mereka lebih menghargai kairos ketimbang kronos. 因为他们更会珍惜这个开罗时间，好过这个 chronos。 Karena hidupku berharga. 因为我的生活很有价值， Maka kesempatan atau kairos yang diberi itu pasti lebih berharga. 而且上帝所赐给的时间开罗当然是更珍贵的。 Hidup selalu banyak pertanyaan karena penuh misteri. 当然，我们每天的生活出现种种的问题，因为生活本来就是一个奥秘。 Jangan paksa untuk punya jawaban. 但是我们不要紧迫着，我们要有这个答案。 Semakin kita bertanya tentang hidup yang sulit di tengah pandemi COVID-19 ini, 当这个疫情的情况下，多么的困难！如果我们一直要问下去， kita bergumul bukan takut mati tapi gentar. Tuhan, maksudmu apa? 但是我们并不是怕死，但是我们很震惊，就是我们问上帝：“你的意思是什么呢？” Karena aku meyakini ada kepentingan dan kewibawaan Tuhan semua di sana. 因为我觉得有上帝的这个权利，有上帝的重要性在那边。 Dan saya ingin lewat waktu yang dia masih beri, aku melakukan sesuatu yang ada sidik jariku di sana. 而且我要利用上帝所赐给我的时间，使到我在这个世界上能够留下我的指纹。 Dan itu semua dimulai bukan karena miskinnya nilai diriku, 而且这个启发点并不是自我的缺乏， tapi pengalaman bahwa kemiskinan itu dikayakan bukan dengan segala uang, pengaruh, kuasa, penghargaan dan lain sebagainya. 但是我们知道，如果我们能够富裕起来，并不是个金钱、时间，或者是这个地位， Tapi dia sudah mati buat saya dan saudara. 因为主耶稣他已经被钉在十字架，为你为我。 Itulah esensi Injil yang harus kita percayai. 所以这个是今天重要性的这个福音，我所要传讲的。 Itulah esensi Injil yang harus kita beritakan. 这个就是重要的这个福音，我们所要传讲的， Supaya mereka percaya kepada Yesus. 使得他们能够相信主耶稣， Mereka percaya kepada Allah. 他们相信上帝。 Dan percaya itulah yang disebut dengan hidup kekal. 这个信任就是说， Marilah 这个永恒的生活， kita melaksanakan perintah agung itu. 让我们实现出来，我们怎么样的行这个上帝的使命。 Tidak lagi terjebak kata Paulus dengan semua yang ada dan melekat pada kehidupan kita. 就是好像保罗说的，我们不要被这个世界上所有的东西所捆绑。 Karena melekat di dalam tubuh itu kan yang dari luar ke dalam. 而且我们知道，粘在我们身上的这个东西呢，是从外面的， Paulus bilang akan hilang. 但是
保罗说那会消失掉， Tapi apa yang dipulihkan dari dalam dan kita produk itu akan terus-menerus menghasilkan sukacita. 但是我们从内心发出来的一切，就是能够产生一个永恒的这个喜悦。 Karena dia sudah memulihkan diri saudara dan saya. 因为上帝已经恢复了你，恢复了我。 Ketika kita memberitakan Injil itu, 当我们传讲福音， sesungguhnya kita sedang menjelaskan nilai kerajaan itu karena engkau dan saya adalah pewarisnya. 其实我们已经传讲了这个上帝的国度，因为你，因为我是这个上帝的继续人。 Kiranya Tuhan menolong saudara. 上帝赐福给我们每一位， Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 让我们进入祷告。 Kami bersyukur engkau boleh membukakan firman-Mu, memberikan kepada kami nilai diri yang tidak lagi miskin. Sebaliknya engkau perkaya bukan dengan konsep, tetapi dengan sebuah kehidupan engkau sendiri melalui ajaran Injil yang kami dengar tentang kerajaan Allah. Sehingga melalui diri kami yang dipulihkan nilainya, kami dapat memberitakan kerajaan-Mu kepada banyak orang, supaya mereka pada akhirnya menjadi murid Kristus. Kami rindu usai kami mendengar firman ini, kami tergerak untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Karena sesungguhnya Tuhan tidak memandang muka untuk menyelamatkan orang yang Kau pilih. Biarlah kami punya kepekaan menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, sehingga di masa pandemi COVID-19 ini kami sungguh-sungguh tidak berdiam diri. Kami merenungkan, kami berdoa, kami mewujud nyatakan, sehingga sukacita yang mengakar dari kabar baik sebagai kebenaran Allah yang tersingkap dirasakan oleh banyak orang. Hari ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang mendahului kami. Kami dengar kemarin Ketua Sinode GKBJ Gus Chandra berpulang di usia yang ke-55. Bahkan rekan kami Aifang di GKI Kanaan, usia yang tidak beda jauh, juga engkau panggil pulang tadi malam. Kami berdoa untuk suaminya Tommy yang pernah menjadi anggota majelis jemaat GKI Kanaan. Engkau jamah dan berbelas kasih kepadanya. Dia boleh pulih meskipun dia harus kehilangan istri. Barangkali dia banyak bertanya tentang hidup yang penuh misteri. Biarlah pertanyaan itu terus muncul, karena di dalamnya ada sebuah kewibawaan dan kepentingan Tuhan yang membawa setiap orang yang bertanya akan gentar kepada perkataan Tuhan yang memberi janji dan pengharapan. Kasihanilah kami Tuhan. Dan masih banyak orang-orang juga yang sedang dirawat, bahkan tidak mendapatkan tempat untuk perawatan. Kami menitipkan ada beberapa teman kami, saudara kami Paulus di GKI Kanan juga yang sedang isolasi mandiri. Begitu juga saudara kami Asim yang ada di GPT Jembatan 2. Kami berdoa untuk banyak orang yang membutuhkan-Mu. Kiranya Engkau sertai mereka, berbelas kasih kepada mereka. Sertai juga BNPB dengan Menteri Kesehatan dan semua biro-biro pemerintah untuk menuntaskan pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang merana. Biarlah Tuhan tolong, bukan sekedar vaksin yang hadir itu boleh terdistribusi dan diterima oleh orang yang memerlukannya, tetapi juga melalui vaksin itu kami diingatkan betapa hidup kami sesungguhnya rentan dan rapuh. Betapa sesungguhnya Engkau mengizinkan ada filter alam yang membuat kami boleh lolos atau tidak. Dan sesungguhnya ketika kami merenung kembali sama seperti Yunus yang tadinya keras hati harus lembut, karena kami diingatkan melalui ujian dengan mengalami paparan virus COVID-19 di dalam diri setiap kami yang sudah mengalami, kami mendapatkan kesimpulan. Kami boleh naik kelas, lulus, bukan karena kami lebih baik, tapi ada tujuan
yang dari Tuhan, supaya banyak pertanyaan dalam hidup itu terjawab, bahwa nilai kerajaan Allah lebih dari segalanya. Karena kerajaan Allah bukan lagi sebuah teori atau formulasi, tapi kerajaan Allah yang kami merenungkan sama tadi adalah sebuah relasi yang Tuhan bangun untuk kami rawat, yaitu Allah yang penuh belas kasih menyatakan diri dalam Yesus supaya kami pendosa boleh menjadi umat kesayangan-Mu. Biarlah nilai kerajaan Allah yang dahsyat, karena di dalamnya relasi yang hilang Engkau bangun kembali, dan kami boleh merawatnya menjadi kesempatan atau kairos yang mungkin tidak kembali. Dan biarlah setiap kami peka untuk menjawabnya. Engkau menolong kami semua, menolong pemerintah kami, presiden kami, dan setiap jajaran baik di 34 provinsi untuk menjaga ancaman paparan virus COVID-19 yang sedang menjadi pandemi ini. Berkatilah negeri kami, supaya kami boleh dipulihkan, dan ingat bahwa ketika kami lolos dan lulus, itu semua karena satu alasan, kami dilengkapi untuk memiliki nilai yang lebih baik, untuk menyampaikan kepada banyak orang supaya mereka bertobat dan mengerti, bahkan mempercayai kerajaan Allah selama-lamanya. Engkau jugalah yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dengarlah syafaat kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, karena kami hanya panjatkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat mengakui iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在天能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Saudaraku, marilah kita mempersembahkan harta kita kepada Tuhan. Persembahan dapat saudara berikan kepada jemaat saudara masing-masing menurut pengaturan majelis jemaat saudara. Ayat firman Tuhan sehubungan dan persembahan diambil dari Ibrani pasal 13 ayatnya ke-5. 主内的弟兄姐妹们，现在是奉献时间，我们把奉献最好的给上帝。你们可以通过现金或者汇款方式向各自的教会奉献。今天奉献经文取自希伯来书13章第5节。 Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为主，因为主曾说：“我总不撇下你，也不会丢弃你。” Mari saudaraku, kita naikkan pujian untuk mengiringi persembahan kita
bunga bakung di padang. 让我们献诗就是野地的花。 Bapa yang pengasih selalu menjaga umat manusia, disediakan keselamatan. Mari saudaraku, kita masuk di dalam doa persembahan. Segala puji, syukur, hormat sekali lagi kami naikkan ke hadapan Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa sumber kekuatan kami, keselamatan kami di dalam Yesus Kristus, di dalam kasih karunia Allah Roh Kudus. Bapa, terimalah segala persembahan kami, terimalah segala ungkapan syukur kami, karena kami telah menaikkannya, mempersembahkannya dengan segenap hati kami, dengan segenap ucapan syukur kami. Tuhan, terimalah semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kita naikkan doxologi. 让我们唱三一颂。不定这下万国万民，今生赞美父子三灵，三位一体同荣共尊，万有之源，万福之本。Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dicintai Allah, kita akan berpisah satu dengan yang lain untuk terus menjadi saluran berkat dengan menyampaikan kabar baik kepada sebanyak orang, karena sesungguhnya Dia sudah memulihkan nilai diri kita dan Dia menyingkapkan nilai kerajaan Allah yang luar biasa. Untuk itu arahkanlah hatimu, pergilah dan terimalah berkat Tuhan. 领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱，并圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.